Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati, lagi dikasihi, alhamdulillah bertemu lagi hari ini dalam siri Balighu anni walau ayah. InsyaAllah kita akan sambung huraian ayat yang ke-13 daripada surah Saba, insyaAllah. Sebelum itu didoakan semoga semuanya sihat sejahtera dan dapat meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Dalam ayat yang ke-13 sebenarnya ia sambungan kepada ayat yang ke-12 di mana Allah telah menceritakan tentang beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Manakala ayat yang ke-11 pula yang ke-10 dan 11 tentang mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi dalam ayat yang ke-12 Allah ceritakan antaranya adalah angin yang bertiup dengan laju atas arahan Nabi Sulaiman, jin yang yang bekerja dengan gigihnya atas arahan Sulaiman dengan izin Allah, dan apa lagi mata air yang mengalirkan tembaga. Jadi sambungannya dalam ayat yang ke-13 ni Allah menyebut bahawa jin, antara pekerjaan yang dilakukan oleh jin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, Allah berfirman, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Itu ya. Ini antara pekerjaan yang dilakukan oleh jin, iaitu ya'maluna lahu ma yasha. Maknanya dia bekerja untuk Nabi Sulaiman, maknanya mengikut arahan Nabi Sulaiman, ma yasha, apa yang Nabi Sulaiman hendak. Jadi kerja yang ditunjuk di sini kerja yang besar-besar lah, ya, yang hebat-hebat. Antaranya apa? Min maharib, antaranya maharib. Maharib ni dikata bangunan yang besar, yang tinggi, yang teguh. Biasanya kalau dia seperti istana ataupun juga disebut sebagai tempat ibadah. Tapi tempat ibadah tu bukanlah orang kata bilik kecil itu, tapi yang besar lah, wallahu alam, ya, masjid yang besar ke. Tapi maharib ni dia menggambarkan bangunan yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat hebat. Mungkin dia merupakan istana dan mungkin dia juga merupakan tempat ibadah. Itu, ya. Jadi maknanya maharib menggambarkan bangunan yang sangat besar, luas dan hebat. Tamasil wa tamasil. Tamasil ni biasanya dipahami dijamak kepada timsal. Timsal ni biasanya dikenali sebagai patung. Tapi dalam kita tengok dalam tafsir Al-Razi, dia sebut tamasil ni ialah ukiran. Ukiran-ukiran yang dibuat daripada tembaga, daripada kayu dan sebagainya, daripada batu, cermin. Jadi ukuran ni boleh berbentuk, tak kisahlah apa bentuknya. Sebab kalau patung-patung tu ada timbul persoalan lah, kenapa pula boleh buat patung, kata tak boleh. Jadi yang dilarang ialah patung untuk penyembahan. Yang ni ialah ukiran sebagai perhiasan. Jadi dia ada kaitan dengan maharib tadilah. Maharib ni bangunan yang teguh, yang besar, yang cantik. Jadi dia ada ukiran-ukirannya. Jadi ukiran ni mungkin dibuat daripada tembaga, mungkin dibuat daripada kayu, dibuat daripada cermin, dibuat daripada apa-apalah. Ya, itu mana tamasil, ukiran. Okey.
Jadi dia menggambarkan orang kata kebesaran lah, kebesaran. Tengoklah kalau bangunan yang kosong je kan, tak gah lah kan. Jadi bila dengan dihiasi dengan pelbagai ukiran tu, nampaklah kehebatan bangunan tu. Lagi apa? Wajifan. Jifan ni dia wajifanin kal jawabi. Al jawabi dia macam kolam, tempat tak ada air. Dia kata jawab ni macam kolam, tempat dikumpulkan air yang banyak. Jifan ni dia asal makna jifan ni macam mangkuk ataupun kita panggil kolek kita buat minum tu. Jadi jifan tu, the besar jifan tu seperti jawab. Jifan ni asalnya alat untuk makan ataupun alat digunakan untuk minum. Tapi dia bukan kecil macam cawan, macam kolek kita tu, tapi dia besar macam kolam. Jadi dia kata ikut dalam tafsir ni dia kata satu jifan ni, satu bekas tu boleh isi dalam jifan ni boleh diminum oleh 1000 orang. Ataupun kalau makanan tu maknanya boleh dimakan oleh 1000 orang. Besar tak besar kan? Sebab tu dia panggil kal jawab. Jawab tu asalnya macam kolam. Okey, lagi apa? Wa qudurir rasiyat. Kudur ni periuk atau kita panggil apa, kawah. Tapi rasiyat tu maknanya dia tetap duduk. Nak cerita dia sangat besar sehingga dia tak boleh alih. Dia duduk kat situ. Teguh kat situ. Kenapa tu? Sebab dia besar sangat. Jadi apa maknanya ni? Maknanya Nabi Sulaiman ni dia seorang pemerintah, seorang raja yang sangat pemurah, sangat rahmah, di mana menyediakan makanan dan minuman untuk rakyat jelatanya. Jadi periuk tu sangat besar, wallahu alam besar mana, tapi maknanya hari-hari duk jamu rakyat dia dengan air minumannya, dengan makanannya. Itu gambarannya. Jadi maknanya dia gabungan pemerintahan Nabi Sulaiman ni, kehebatan dia dari segi teknologi, teknologi pembuatan, buat periuknya, buat jifannya, bangunan yang hebatnya, teknologi yang tinggi, dan sifat rahmah, pemurah, prihatin, ambil berat kepada kehidupan rakyat dia. Jadi maknanya Allah bagi dia segala kemewahan, kekayaan tu bukan untuk dia senang lenang seorang-seorang dia, tapi kemewahan dan kesenangan itu dikongsi dengan seluruh rakyat jelatanya. Itu. Jadi kalau kata ahli tafsir, kalau kita tengok, kalau dia Nabi Daud ni, dia kita tengok fokus dia ialah perang, buat baju perang. Jadi mungkin sebab apa? Sebab dia permulaan bina kerajaan hebat tu, maknanya dia banyak musuh yang dia kena lawan, kena tentang. Tapi Nabi Sulaiman ni maknanya kerajaan tu dah berdiri dengan teguh, musuh pun mungkin tak banyak, dan kalau ada berlaku peperangan pun dia tak ambil masa yang lama sebab dia ada angin yang boleh, Allah beri dia angin yang boleh bertiup laju. Jadi kalau ada unsur-unsur nak serang tu, dia terus boleh hapuskan dengan cepat. Boleh arah angin tu pergi, kan. Wallahu alam lah. Jadi tumpuan dia ialah menjaga kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kan. Itu lebih kurang wallahu alam lah. Kan, ini ikut pandangan ahli-ahli tafsir yang saya baca lah kan. Jadi mungkin ada pandangan-pandangan lain, wallahu alam ya. Jadi itu antara amalan hasil kerja yang dilakukan oleh jin, iaitu membina bangunan yang kukuh dengan ukiran-ukiran yang mengkagumkan,
Jadi kalau setakat itu menggambarkan kemewahan dan kehebatan kerajaan dia, tapi pada masa yang sama dia bukan duduk senang lenang dengan kemewahan dia tu, tapi pada masa yang sama dia mempunyai periuk besar yang digunakan untuk menyediakan makanan, menjamu rakyat jelata dengan menyediakan minuman yang mencukupi lah, insya-Allah. Tu. Jadi dengan nikmat yang Allah dah kurniakan kepada mereka sekeluarga tu, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Maka hendaklah keluarga Daud ni, bukan Daud seorang, keluarga Daud. Jadi sebab Nabi Sulaiman kan putera dia, dan maknanya dia dan ahli keluarga dia, Allah kata i'malu ala Dawud syukra, hendaklah bersyukur. Dan komen yang hujung tu, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Jadi apa makna bersyukur di sini? Kata dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa segala amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu termasuk bersyukur. Jadi bersyukur tu bukan hanya sekadar duduk mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu salah satu daripada cara bersyukur, mengucap Alhamdulillah. Tapi termasuk bersyukur juga dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti solat, puasa, sedekah, semuanya itu adalah manifestasi bersyukur. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi dalam ni disebut keluarga Daud, keluarga Nabi Daud ni maknanya dia meluahkan kesyukurannya dengan cara amalan dan juga perkataan. Perkataan tu telah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan dikata beliau, iaitu Nabi Daud AS, dia telah bahagikan masa untuk isteri dan anak-anaknya, seluruh ahli keluarganya, untuk melakukan kesyukuran ini. Maksudnya macam ni, dia bahagi waktu solat, sehingga dia kata tidak ada satu saat daripada malam dan siang kecuali ada insan daripada keluarganya yang solat. Misalnya katalah ada dalam ahli keluarga tu, isteri dan anak-anak, contohnya ada 24 orang. Jadi dia bahagi sejam seorang. Jadi setiap satu jam tu tidak sunyi daripada ahli keluarga yang solat. Itu maksud dia, ya. Dia telah dikata jazaa ala ahli, dia bagi-bagi. Jadi kalau katakan ada 12 orang, seorang 2 jam lah. Kalau ada lebih ramai, tak sampai sejam lah. Maknanya setiap satu saat itu ada ahli keluarganya yang menunaikan solat. Dan dia kata dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat yang paling Allah suka ialah solat Nabi Daud, di mana dia kata Nabi Daud, dia kata dia tidur separuh malam, dan dia bangun 1/3, kemudian dia tidur balik 1/6. Jadi maknanya malam tu dia bahagi-bahagikan waktu untuk tidur dan untuk solat. Jadi dia tidak tidur berterusan dari awal sampai ke pagi, dan dia juga tidak solat berterusan dari awal sampai pagi. Tapi beliau membahagikan, ada waktu tidur dan ada waktu solat. Dan kalau kita ikut apa yang dinyatakan sebelum ni, walaupun baginda tidur, tetapi pada masa baginda tidur tu ada ahli keluarga yang solat. Jadi dalam rumahnya tu tidak ada waktu yang tidak ada orang solat. Masya Allah, ya, kalau kita boleh ikut, subhanallah, ya. Dan Nabi SAW bersabda lagi, habus siam ilallah siamu Daud, dan puasa yang Allah paling suka adalah puasa Daud juga, iaitu beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan beliau tidak pernah
lari bila bertembung dengan musuh. Maknanya seorang yang sangat berani, dan bila ada musuh, beliau tidak pernah undur dan tidak pernah berpaling. Jadi itu antara ciri Nabi Daud yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Katsir bawa juga satu hadis, dia sebut di sini, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ummu Sulaiman berkata kepada Sulaiman, Ummu Sulaiman ni isteri Nabi Daud lah kan. Ummu Sulaiman berkata kepada Sulaiman, maksud dia, wahai anakku, janganlah engkau banyak tidur di waktu malam. Ini pesanan bonda Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Wahai anakku, jangan engkau banyak tidur di waktu malam. Kerana banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang itu fakir pada hari kiamat. Boleh fahamlah kan? Sebab kalau dah banyak tidur tu kuranglah ibadah. Bila dah kurang ibadah tu tak banyaklah pahala. Jadi kalau nak jadi kaya di hari kiamat nanti, kena kurang tidur. Kalau banyak tidur, jadi orang fakir lah di hari kiamat nanti. Ini pesanan bonda Nabi Sulaiman kepada beliau. Okey. Dan Ibnu Katsir juga membawakan satu riwayat di mana Nabi Daud berkata kepada Allah, bertanya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka, bagaimana aku nak bersyukur kepadamu? Wasyukru nikmatun minka, sedangkan syukur itu sendiri nikmat daripadamu juga. Jadi maknanya nak syukur macam mana? Sebab bersyukur itu pun dah satu nikmat. Syukur itu satu nikmat. Jadi macam mana nak syukur? Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjawab soalan itu, al-an syakartani hina alimta anna ni'mata minni. Sekarang dikata engkau telah bersyukur kepadaku ketika engkau tahu bahawa nikmat itu daripadaku. Jadi maknanya antara syukur ialah mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bersyukur tu, kita mengakui bahawa ia adalah nikmat Allah kepada kita. Jadi nikmat tu bukan hanya sekadar Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita udara. Itu nikmat. Dan bila kita bersyukur, alhamdulillah, itu juga adalah nikmat. Jadi bila kita tahu itu adalah nikmat, maknanya kita telah bersyukur. Itu maksudnya. Okey. Jadi maknanya setelah Allah ceritakan segala anugerah yang hebat, yang besar, yang tidak ada pada orang lain, maka apa dia yang akhirnya Allah perintahkan supaya bersyukur. Dan Allah akhiri dengan ayat ini dengan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Masya Allah, memang kita akui kan, nikmat Allah tak terkira banyaknya, subhanallah. Jadi banyak mana kita bersyukur. Jadi qalilum min ibadiyasy syakur ni maknanya sangat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan yang bersyukur itu pun sikit sangat syukurnya. Faham tak? Kan umpamanya katalah manusia dia ada 100 orang, hamba Allah ada 100 orang. Yang bersyukur daripada 100 ni berapa orang je? Katalah 10 orang yang bersyukur. Dan 10 orang yang bersyukur ni pun syukur dia sangat sikit nak banding dengan nikmat yang Allah beri. Jadi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jadi macam mana kita nak menghitung syukur kita? Tak boleh. Cakaplah alhamdulillah banyak kali pun tak akan dapat memenuhi tuntutan syukur tu, sangat sedikit. Tapi walaupun sedikit, kenalah buat. Kalau tak buat lagilah tak ada. Kan? Jadi bila Allah perintahkan wa'malu ala Dawud syukra.
Maknanya ini khusus ditujukan kepada keluarga Daud, tapi tidaklah bermakna hanya dia sahaja yang wajib bersyukur. Kita yang tak terima mukjizat besar-besar macam Daud, macam Sulaiman ni pun bukanlah tak ada nikmat. Kita hidup ni pun dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang berikan kita kehidupan dan Allah yang menyediakan segala keperluan untuk hidup kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar Rasul untuk kita kenal dia, untuk mengajar kita bagaimana jalan yang Allah redha dan apa jalan yang Allah murka. Semuanya itu adalah nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya. Jadi memang tepatlah bila Allah kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi sebab itu ada diriwayatkan satu kali tu Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar seorang lelaki berdoa, ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Jadi Umar heran, tanya, apa maksud doa kamu ni? Kenapa kamu doa begitu? Jadi lelaki itu menjawab, bukankah Allah berfirman wa qalilum min ibadiyasy syakur? Sikit saja dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi aku nak termasuk dalam golongan yang sedikit itulah. Baru Umar faham. Oh, dia kata rupanya semua orang lebih faham daripada Umar. Maknanya dia pun rasa kan kelemahan dia tu. Yalah, setiap orang tu ada kekuatan dan kelemahan dia. Jadi kita tengok Umar ya, dengan kehebatan dia bila dengar orang itu ada kefahaman dalam sudut-sudut tertentu yang dia tak nampak. Dia rasa kekurangan dirinya. Tak adalah rasa ego kan, tak nak terima sebab ni apa, orang biasa je faham. Dia pun tak faham macam tu. Tak ada kan. Dia menerima apa aspek-aspek yang mungkin dia sendiri tak nampak sudut itu. Jadi insya-Allah hari ini kita belajar bab bersyukur. Bersyukur ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur insya-Allah. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur insya-Allah. Sekian dulu untuk hari ini. Kita akan sambung seterusnya ayat yang ke-14 dengan izinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.